Hai guys, Assalamualaikum, selamat malam, selamat hari Sabtu. So hari ni kita ada something yang sangat special because kita ada bukan seorang, dua orang, tapi kita ada 3 orang bersama kita pada hari ini. Kita ada bersama dengan geng Budak Tebing 2 yang baru saja habis episod 6 tadi. So siapa tengok episod 6 pada hari ini? Baru je tadi habis dekat TV3. Pada hari ni kita bernasib baik sebab kita ada 3 orang pelakonnya bersama kita, which is Adam Lee, Faris Iskandar dan juga Imran Akil. So kita menantikan diorang untuk join live ni. Kita nantikan diorang untuk request. Tapi sebelum tu, kalau korang ada apa-apa soalan, korang just tanya je. Aku akan jot down. Belum tidur. Ya. Saya tahu korang baru tengok cerita tu. Kan, saya pun baru lepas tengok tadi. Kalau korang ada soalan, korang boleh jot down di bawah, hantarkan di bawah. Dan saya akan try lah untuk tanyakan kepada diorang satu persatu, okay? Tapi sebelum tu, saya check dulu sama ada diorang dah masuk. Okay. Okay, saya rasa diorang macam baru je lepas minum air, lepas habis tengok episod, tak masuk lagi. But anyways, yes, Budak Tebing 2 baru saja dilisiarkan, bermula daripada tahun lepas pula, daripada minggu lepas. Episod pertama dia pada minggu lepas, dan pada hari ini dah masuk ke episod ke-6. Dan berdasarkan kepada kita orang punya tinjauan dekat social media, especially kat Twitter, memang ramai yang follow cerita ni, dan it's one of the trending dramas that we have right now. And pada masa sekarang ni kan, banyak drama-drama yang unfortunately diorang kena postpone tayangan diorang, you know, disebabkan pandemik. So diorang tak sempat untuk mungkin shoot ke semua scene yang ada. So ketika mereka perlu ditundakan, Budak Tebing 2 ada di sini untuk entertain kita pada setiap hari Rabu sampai ke hari Sabtu. So kita masih menunggu dengan Imran Akil, Adam dan juga Faris. I think we have one of them here. So untuk santarkan soalan korang di bawah, okay? So siapa agak ni daripada 3 orang tu? Halo. Halo. Okey. Saya dengar balik suara saya. Macam mana? Kau tu apa tu? Bergema Betul? Kau echo. Ada echo. Kalau aku punya okey. Ada echo. Oh, tapi dia pada bunyi kan? Yes. Siapa cakap? Tahu kena pakai earphone ke? Kena pakai earphone. Tunggu sebentar. Alright. Saya rasa abang kot. Oh, sorry saya. Dia echo. Dia echo tu. Tak dengar suara Faiz. Dia kata tak dengar suara Faiz. Aku try dapatkan. Sekejap. Kau tunggu aku. Saya entertain orang. Hai guys. Sebentar kita akan betulkan. Apa nak cakap tadi itulah kita Okey tak? Boleh dengar tak? Okay, test. Okay, korang okay? Dengar? Okay dah. Cun. Abang Ijit, saya rindu. Oh, saya rindu juga. Anik Suhaib. Comel macam mana? Comel gila kucing dia. Akhirnya comel tu dia, rupanya kucing dia yang comel. Oh iya ke? Abang nak tengok lah. Dia yang watak comel tu sebenarnya. Okay guys, sebelum kita start, aku akan try tengok sama ada Faris dengan Jom kena marah dengan Daddy.
Itu tu. Okay, tak apa. Kita tunggu diorang. Sementara kita tunggu diorang, kita akan bersama dengan Imran dulu. Boleh? So, apa khabar Imran? Baik? Kau baik, Alhamdulillah. Sekejap, aku tengah try untuk zoom apa benda dalam almari kau tu. Almari. Set. Itu adalah emas. Aku, aku nak tengok. Aku nak tengok apa benda dalam almari tu. Alright, sepanjang 6 episod Budak Tebing 2. Apa macam mana penerimaan Imran sendiri, Tebing Egypt sendiri? Okay, Tentang seperti yang watak yang kau lakukan. okay. Seperti yang korang tahu, saya melakukan watak sebagai Pijoy yang mempunyai masalah kleptomania disorder, which is orang yang suka mencuri atas kepuasan diri. Dia tak kisahlah kaya ke, miskin ke, tapi dia suka mencuri atas kepuasan diri. Jadinya kalau nak macam mana daripada segi masyarakat terima saya sebagai melakukan cerita Pijoy tu, melakukan cerita Budak Tebing tu, saya tengok DM terus, kenapa kau mencuri? Asal kau mencuri? So, DM penuh tu. Kau ni asal curi, kau kan kaya semua kan? Pasal dia yang tanya, Pijoy ni baik ke jahat? Sebab muka baik tapi perangai jahat kan? So kat situ lah. Baik ke? Aku rasa macam muka jahat juga sebenarnya. Aku je tahu apa benda yang kau boleh jadi jahat. Macam mana kau ni? Itulah tu. So kira banyak DM lah yang macam terkejut dengan watak tu sendiri. Terkejut juga sebab diorang mengharapkan Imran menjadi dalam cerita tu watak yang sangat naif, sangat nerd, sangat yang bendul. Tapi di sebaliknya. Ada tak siapa-siapa bagi punchline awak sebenarnya dah curi hati saya? Itu baru ni ada komen tulis mencuri hati saya tak apalah juga, ni curi emas dan airport lah. Baru komen tu Malik Nadine tulis. Alamak. Okay, macam kita tahu Imran sebenarnya dah terlibat dalam beberapa drama sebelum ni ataupun telemovie juga kan. Betul. Antara yang paling orang ingat rasanya adalah drama aku pun tajuk dia nak cakap, saya rasa kalau macam sebelum ni watak saya taklah sebesar watak Budak Tebing 2. Sebelum ni Lelaki Dengan Cinta bersama Naik Daniel, Lelaki Dengan Cinta, Anik Suhail. So saya sampai 3 episod je. Tapi antara Budak Tebing 2 antara drama yang kira saya ada big role dalam cerita tu lah. So kat situ lah. Dia sangat beza dengan kira macam watak Imran ni boleh kita expect sampai ke hujung tu? Yes, boleh expect sampai ke hujung. Sampai ke hujung episode. Yeah. Okay Imran, macam kita tahu sekarang macam sekarang of course lah tengah musim pandemik kan, musim COVID-19. Okay, teruskan. Kan musim COVID-19 semua, and it's really hard for the industry, especially industri lakonan di Malaysia ni, kisah filem ke drama ke telemovie ke, sangat susah untuk mereka bekerja dan juga bergerak ke depan, persiapkan setiap cerita tu. Macam ni nak tahu sikit untuk Budak Tebing 2 ni, macam mana sebenarnya perjalanan macam mana perjalanan produksi tu sendiri ke depan dengan segala rintangan untuk siapkan semua. Okay, untuk Budak Tebing 2, kita punya set penggambaran, first kita akan, sebab ketika itu adalah PKP yang berfasa macam tak boleh nak shoot outdoor. Semua indoor je boleh. At that moment lah, macam kita tak nak shoot kat Budak Tebing, dekat tempat tebing, tak boleh shoot kat dalam mall. So kita, apa yang production buat, diorang shoot yang mana melibatkan indoor, macam rumah, and then dan sebagainya yang melibatkan indoor, yang tak melibatkan dengan public. So kat situ bila dah dapat announcement untuk kebenaran untuk shoot outdoor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Teruskan Imran. Okay, so set penggambaran Budak Tebing 2 dia mula kita shoot untuk indoor. Lepas tu bila dapat kelulusan daripada Finas dan kerajaan untuk shoot outdoor, baru kita mulakan outdoor macam dekat scene tebing, scene shopping mall di Aeon Shah Alam dan sebagainya. Aku takut tengok tu. Faham? Sebenarnya okay. Apa soalan macam mana episod 6 hari ni? Aku pula tanya pelakon. Selalunya pelakon yang tanya kat penonton macam mana episod 6.
Channel Bisaram, Dam. Macam tu je lah. Okay. Jadi sedih lah episod 6 sedih sebab hari ni Ira kan. Aduh. Aduh, Ira kena pula. Aduh, hai. Ira and apa ni Pejoy pun kesian juga actually sebab macam sebab aku tak ada dalam scene tu tau kat rumah tu tau. Bapak aku tak percaya kau. Tak, dia puncanya dari situ ke family ke. Fun fact kan, kalau watak Pijoy ni tak ada satu pun dengan aktor lain kecuali saya dengan Pijoy je. Saya dengan Yoyo je. Macam tu lah. Oh, kira macam memang dia tak ada dengan mana-mana watak lain saya tak dalam pernah sepanjang ada sampai hujung nanti. Tak pernah, tak ada. Wow. So kira memang fokus dia kepada Yoyo dan Yoyo. juga Pijoy lah. Betul. Faham? Ya, aku tengah dalam otak aku sekarang aku tengah bayangkan ada family tree tau. So kita ada Arif dan Yoyo, lepas tu dekat Yoyo tu ada Pijoy kat situ. Betul lah, macam tu lah, lebih kurang lah. Orang kata saya ni gay sebab saya rapat sangat dengan Yoyo. Tak. So macam in reality memang ada orang macam tu tau. Memang ada macam bila someone terutama kat zaman persekolahan lah. Zaman persekolahan memang kita bila someone kita nak rapat dengan seseorang tu memang kita nak rapat je. Memang itulah best buddies kita. Buddies kita. Memang kalau Imran dia menjayakan watak tu as a Pijoy. Orang kata sampai orang kata sendiri sampai baca komen net ni lah pergik lah semua. Tapi dia menjayakan watak tu lah sebenarnya. Padahal nakal auzubillah kan. Itu lah tu. Tak kira macam orang percayalah dengan watak yang dilakonkan tu. Betul. Mana dia? Ya saya. Faris sebenarnya on the way. Kau dah first dose lah hari ni, vaksin. Aku pening gila tu sekarang ni. Ya? Oh ya? Vaksin lah. Dah berapa jam dah? Dah berapa jam lah. Tadi petang. Petang tadi. Oh, tak buka lagi weh. Faham? Tak buka lagi punya tu. Type pad memang sakit gila tu. Aku demam kau. Kau elok makan Panadol sikit. Mereka Aku yes. Ui. AstraZeneca tu. lagi padu. Lagi pergi. Kau apa? Aku Sinovac. Oh, dah dapat Sinovac dah? Dah, tapi panas gila sekarang ni. Panas gila. Rasa panas sekarang. Tapi okey. Malam ni tak payah tidur lah Adam Tapi mengantuk ni sebenarnya. Tapi kita layan je. Layan je. Kita layan je. Kita ada juga a few soalan daripada fans sebenarnya yang hantar daripada petang tadi kat remaja untuk tanyakan kepada korang juga. So ada yang tanyakan kepada Adam lah, kita since Adam kat sini kan, Faris masih lagi. Adam, ada perbezaan tak sebenarnya bila Budak Tebing 1 dan Budak Tebing 2 especially di set tu sendiri? Because kita tahu kedua-dua season ni berlaku pada waktu pandemik, tahun lepas dan tahun ni, tapi apa perbezaan yang Adam nampak? Perbezaannya penambahan watak. Kalau nak ceritakan mengikut karakter memang akan berubah lah karakter tu sebab tak ada Budak Tebing 1 sama je. Contoh watak Arif. Arif dia orang yang kata macam dia abang kepada Yoyo. Kalau tengok Budak Tebing 1, Arif macam dia agak loud. Tapi bila Budak Tebing 2 normal lah, bila jadi abang-abang dia akan jadi slow down sikit lah. So bila Budak Tebing 2 ni Yoyo yang akan up. So bila penambahan watak masuk. So for me dia mewarnakan lagi cerita tau sebenarnya. Tapi cabarannya pandemik lah. Itu je lah, kita nak bergerak banyak terbatas lah. Sebab mata semua memati ni. Betul. Especially bila kita ada cerita drama sequel macam ni kan, orang of course akan bandingkan antara 1 dan 2 and season 1 tentu orang dah tahu dah memang antara salah satu drama yang berjaya pada tahun lepas. So tahun ni macam mana korang nak upkan game tu lagi? Tak tahu lah, bagi Imran lah cakap. Okay, kalau macam saya, kalau kita tengok daripada projek yang ke SPM kan, yang memeriahkan lagi cerita tu adalah penonton yang edit video-video untuk TikTok. Kalau korang perasan lah, mesti ada je. Bila scroll je ada Nadir, ada Eddie kan, dalam pakaian sekolah kan. So kalau kita boleh
hasilkan benda sama juga untuk Budak Tebing 2. Macam baru tadi saya search dekat TikTok #Budak Tebing 2 and majority banyak yang edit jugalah, macam sebab nak dikatakan dalam cerita Budak Tebing 2 ni ayat-ayat diorang padu-padu tau. So macam ada kiasan-kiasan ataupun nasihat tapi dalam bentuk marah. Memang orang ambil benda tu tau. So bila orang yang tak tengok Budak Tebing 2 tengok, uish, sini macam best ni cerita apa ni kan. So orang akan start tengok. Macam tu lah, dari situ lah. Betul. Especially speaking of kau punya punchline tadi tu sebenarnya. Ada banyak sangat punchline. Every episode tu mesti ada something yang ke dada lah. Betul. Menusuk ke dada. Ada satu sebenarnya tadi masa aku sempat tengok sikit tadi sebelum kita start live ni. Ada satu yang aku tak ingat siapa yang cakap. Tapi dia cakap, kau tak boleh ubah diri kau. Kau ubah diri kau dulu. Tak payah ubah aku. Tak payah nak tunjuk sayap walaupun kat dahi kau tu ada tanduk. Itu Yoyo cakap dekat apa? Ayah dia. Ya. So benda tu macam walaupun nampak very berkias, berbunga, tapi kalau sesiapa yang memang dapat ikuti, kalau tak ikuti pun tak apalah. Kalau yang tak mengikuti pun bila diorang dengar apa yang dia cakap tu, diorang dapat rasakan, oh, rasa marah tu sebenarnya bukan setakat menjerit je tetapi dalam bentuk ayat. You know? Betul. Macam Adam sendiri dengan Imran, bila dapat skrip tu, ada tak korang macam, oh, ayat ni padu? Adam dulu. Skrip kita orang untuk personally skrip saya buat sendiri actually. Apa yang saya dapat skrip dan saya ubah balik semua daripada Budak Tebing 1 sampai Budak Tebing 2. Dan kalau kita mengikut macam saya tak tahu pasal Imran, tapi kalau saya memang saya akan ubah skrip tu ikut bagi sedap telinga dengar, bagi logik akal, bagi director puas hati. Itu saya. Kalau kita mengikut sebutir-butir, kita bukan zaman 80-an. Kita bukan zaman 70-an yang mengikut dialog berlagu, berlenggu. Kita bukan zaman tu lagi. Kita sekarang ni zaman baru. Kata. So zaman bercakap biasa adalah normal. Itu adalah keistimewaan Budak Tebing. Sebab kalau bayangkan Budak Tebing, dia berdialog, berlagu macam tahun 80-an, dia lain je dia. Dah kena tu. Dia lain je dia, serius. Okay, kalau macam saya pula. Macam aku, okay, sebelum Imran kita sampai ke jawapan Imran tu. Sebenarnya aku pernah tengok kau punya IG live Adam masa last week kau tak silap aku. And kau dengan Ika and ada orang tanyakan macam mana sebenarnya korang ni berlakon macam ayat tu, dialog tu semua tu. So nak ingatkan skrip semua tu and you said that kita orang tak hafal skrip sebenarnya. Kita orang akan ambil tu sebagai pointer saja untuk jadikan sebagai ayat kita orang sendiri, kecuali kalau pengarah tu arahkan untuk guna skrip tu 100% dia punya lah. So kira dalam Budak Tebing ni memang korang olah ayat sendiri lah. Kita orang olah ayat sendiri and make sure jangan bila ada satu scene tu, contoh scene saya dengan Imran, kalau dua-dua orang kata dia ada up dengan low. Dia jangan dua-dua up. Jangan nak dua-dua menang. Bila dua-dua menang yang ke laut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, saya lambat semayang ayat tadi. Sorry. Alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillah. Okay, kita orang start dulu. Sorry. Kita orang pula, sorry. Kita orang start dulu. Tak apa. Okay, sebelum kita ke Faris, aku nak dengar ke ayat jawapan daripada Imran sendiri, especially sebagai pelakon yang paling muda kat sini. Macam mana sebenarnya kau menghayati setiap skrip dan line yang kau dapat? Saya okay. Kalau saya dapat skrip tu, pertama sekali sebab saya first time dapat watak yang melibatkan mental illness tau. So saya nak ubah skrip tu macam takut lagi. And saya pun baru dalam industri, baru sampai setahun je. So saya tak berani lagi nak ubah, tapi disebabkan watak ni watak yang mempunyai mental illness, so saya tak pernah melalui fasa iaitu kleptomania tu, kleptomania disorder. So saya buat research apa itu penyakit ni apa, and bila saya dapat tahu penyakit ni memang ada dalam kalangan kita, masyarakat Malaysia ada, dekat luar negara pun ada. So saya apa yang saya boleh ubah, saya ubah. Tapi macam watak tu dia perlukan macam benda-benda yang bendul, saya teruskan dengan tu. Tapi majority saya ikut skrip, tak ubah sangat lah. Itu saya. Alright, kita ada Yoyo ataupun Faris sekarang bersama kita hari ini.
Okay, Ya. kalau korang, again aku nak ingatkan korang, kalau korang nak tanya soalan kepada Imran, Adam dan juga Faris, korang boleh je startkan kat bawah. Aku akan try untuk jot down mana yang soalan yang menarik untuk aku tanyakan kepada dorang. Okay, sebelum tu kita nak tanya kepada Faris. Faris, macam mana sebenarnya penerimaan sepanjang 6 episod ni so far? Ada tak sesiapa yang hantarkan message yang berenas? Alhamdulillah. Macam saya dah pernah buat live dengan Abang Adam, saya seorang. Saya banyak cakap terima kasih dekat orang sebab bagi feedback semua yang baik-baik. Semua yang baik-baik kan. Kita orang harap pun apa ni, sekarang kita top trending berapa bang? 15 dekat Twitter. Kita top 15 kan. So kita orang harap hit macam Budak Tebing 1. Itulah. But overall thank you dekat semua. Bila kita dah ada lebih ramai pelakon baru, watak baru dalam cerita ni, macam mana? Kau jangan nak tukar filter bukan-bukan ni. Putus sangat pula. Bila ada banyak karakter baru yang terlibat, especially ada connection dengan Yoyo sendiri, macam mana sebenarnya Faris kembangkan lagi watak Yoyo tu dalam season 2 ni? Dia macam mana nak cakap, first bila kita dengar ada Budak Tebing 2 pun Faris dah start fikir yang lama nak kena commit balik watak Yoyol ni kan, nak kena dapatkan balik watak Yoyol ni. Lepas tu okay tak apa, kita relax dulu sebab skrip semua tak dapat apa lagi. So macam tak apa, kita fikir yang aku Yoyol dulu. When times dapat skrip, tiba-tiba kita dapat, bila baca sinopsis apa semua, kita tengok ada ayah saya balik, lepas tu ada sparring member kan, ada banyak watak baru, ada Pablo lagi kan. So dia punya apa, pressure tu rasa macam dah lah nak kena commit watak Yoyol. Ada sparring partner baru, nak kena cari komitmen baru dengan dia, nak dapat chemistry baru dengan dia. Macam mana ni kan? So tak apa, kita tunggu sampai script reading. Sampai script reading apa semua, kita tengok semua orang macam okay, ni muka-muka yang dah pernah jumpa, dah selesa. When time masuk set, first scene saya dengan Im. So jumpa salam macam biasa. Starting dia, saya berborak je dengan Im. Berborak macam biasa. Borak tanya Abang Im semua macam mana, apa semua ni okay apa, macam okay. When time bila kita dah dapat chemistry sikit, even sikit, bila action je, kita dah rasa macam nasib dah berborak, aku selesa dengan surrounding ni. So macam tu lah. Macam tu. Kira kalau ikutkan Faris sekarang, dia ada connection dengan Adam dan juga Imran untuk two different things. Satu bersama dengan keluarga, satu bersama dengan kawan kan. Betul. Macam dengan Adam sendiri, macam mana Adam dan juga Faris sendiri dapatkan balik chemistry yang betul-betul work macam last season? As personal, saya pun tak tahu macam mana sebab saya dengan Abang Dan dah kerja daripada first season. Kita orang dah pernah buat Budak Tebing 1, and bila masuk Budak Tebing 2 macam Abang Dam, jumpa balik. Dia macam tu je. Macam tak ada apa-apa jadi. Macam alah, berapa bulan je tinggal, jumpa balik. Sama je, tak ada apa yang berubah pun. Cuma umur saya naik, itu je lah yang berubah. So saya rasa macam okay, boleh ni, boleh. Tak ada apalah, boleh. Dia jadi macam tiba-tiba. Sebelum habis season 1, masa shooting tu korang dah tahu tak mungkin ada season 2? Tak mengharapkan apa-apa. Tapi bila dah habis season 1, semua macam normal kan. Saya pergi sekolah tu semua. Lepas tu dengar kemungkinan kita akan buat season 2. Start situ lah baru tahu. Kalau tak tahu pun. Macam saya cakap tak mengharapkan apa-apa. Walaupun expectation orang agak tinggi untuk dapatkan season 2 tu, tapi korang tak tahu lagi pada waktu tu. Okay, kita sebenarnya macam excited tau bila tengok ada beberapa behind the scene photos yang keluar pada beberapa bulan yang lepas, awal tahun ni, yang mungkin melibatkan Cak Adam dan juga AD, lepas ada Imran dan juga Faris kan. Apa tu, macam Adam sendiri dengan AD kan. Ya. Macam Adam sendiri dengan AD ataupun Tongki dalam cerita ni, korang Dapatkan dia. apa betul? Macam mana korang jadikan sesuatu tu lebih hit lagi? Maksudnya, macam mana korang bawa chemistry yang ada tu, sebab korang merupakan antara watak utama dalam cerita ni, and
Macam mana korang membawakan chemistry yang ada tu untuk sampai lebih daripada yang lepas? Saya pun tak tahu chemistry saya dengan Eddie macam mana. Tapi kita orang menjalankan tugas masing-masing. Sebab bagi saya Eddie dia pengalaman lah. Eddie dia berpengalaman dalam ni and dia tahu apa dia buat. So macam saya pun saya kena catch up. Saya kena catch up macam apa. Kadang-kadang dia suka buat surprise. Eddie Ashraf ni suka buat surprise. Dia, Surprise macam mana tu? dia tak bagi tahu. Dia memang suka tak bagi tahu orang. Tiba-tiba dia suka buat mengejut. So siapa yang agak macam tak biasa dengan dia, agak terkejut dengan cara dia, dengan cara dia lakonan dia. So saya memahati. So saya kena catch up cepat lah supaya orang kata jadi balance. Sebab cerita ni bukan mengisahkan pasal Eddie Ashraf and bukan mengisahkan pasal Adam Lee. Bukan, kita ni mengisahkan teamwork sebenarnya. So dia overall, tak kisahlah macam watak baru Imran masuk ke, Pablo masuk ke, Uncle Fauzi masuk ke, it's all about teamwork sebenarnya. So bagi saya in personal, saya kena mencepatkan diri saya untuk jangan biarkan diri aku macam agak lambat daripada situ. So saya kena cepat. So kalau mungkin apa yang kau nampak mungkin berjaya, maknanya jadilah benda tu. Okey, ada yang bertanyakan kat remaja tadi untuk tanyakan ke korang. Antara kita ada macam Adam cakap tadi, kita ada banyak plot dan juga karakter dalam Budak Tebing 2 ni. Ada tak antara plot yang dah ditunjukkan so far, episod 6 ni, yang sebenarnya korang pernah nampak dalam real life? Ya, ada. Kita Budak Tebing ni memang cerita pasal real life ni sebenarnya ada Budak Tebing. Ada. Episode 2. Memang real life. Sebab cerita Budak Tebing ni bukan cerita cinta, bukan cerita love story macam ke apa yang cinta lagi. Bukan. So cerita ni sebab tu mungkin orang suka tengok sebab dia memang kehidupan realiti yang tak pernah ditunjukkan dekat TV. Sebenarnya. Betul. Aku nak tanya dekat Faris, adakah kau rasakan kenapa sampai sekarang baru ada cerita real macam ni? Is it because kita takut penonton tak boleh terima ke? Wow, soalan. Pendapat kau sendirilah. Pendapat kau sendirilah. Macam, yelah kita penonton dah dibiasakan cerita cinta kan. Nothing wrong with that. Ramai je yang minat dengan cerita cinta. Tapi cerita real life sebagai ini, adakah disebabkan penonton kau rasa baru boleh terima? As personal, saya rasa maybe kali ni diorang keluarkan cerita macam ni sebab diorang nak bawa kelainan. Ada kemungkinan diorang rasa penonton pun dah bosan tengok cerita cinta macam same thing, semua sama kan. So maybe diorang nak bawa kelainan, so diorang keluarkan cerita reality macam ni. So saya, itu personal saya lah macam tu. Macam Imran pula? Bagi pendapat saya, kalau macam kita macam saya sendiri, saya tak berapa minat kalau cerita macam bercinta-cinta kan. Tapi dia kalau macam cerita yang memfokuskan pada remaja, masyarakat setempat macam mana suasana, sebab orang dekat kampung ataupun dekat contoh luar daripada Kuala Lumpur, diorang tak tahu apa yang jadi kat Kuala Lumpur sebenarnya. Dia tak tahu apa yang ada kat Teping, macam mana masyarakat sekarang di Malaysia, di Kuala Lumpur especially kan. So bila cerita ni mengisahkan cerita seperti diorang ni, so diorang dapat exposure, oh kat sini lah, oh bahayalah kalau salah pilih kawan, oh something like that. So dari situ kita boleh bagi a little bit of knowledge dekat siapa-siapa yang tak ada dalam Kuala Lumpur. Sebelum aku forwardkan soalan daripada followers kita, aku nak tanyakan, since Imran sekarang ada watak dia ada penyakit kleptomania, which is suka mencuri walaupun tanpa tujuan kan. Apa benda yang korang pernah mencuri sebenarnya dalam real life? Okay. Tapi jangan review sampai kena tangkap polis lah. Tak ada lah. By the way, Yuyul, aku dah bagi pulangkan airport kan? Okay, macam bagi saya dalam cerita ni, dia okey sebab saya berpengalaman mencuri benda. So macam okey, tak ada masalah nak mencuri tu. So mimik muka semua boleh buat. Cuma yang nak melakukan yang susahnya adalah
apa itu kleptomania? Benda tu lah macam kita nak misal kita ni ada masalah mental, itu yang susah. Tapi kalau barang yang saya curi, saya pernah curi duit untuk beli gitar Hero PS2 je. PS2 lah. Itulah. Kau curi pasal apa tu? Tahu gitar Hero tak? Gitar Hero Dulu Legend zaman-zaman tu. time saya dah jajah 1 dari 2, saya curi duit mak saya. Mak saya mana apa? Abang saya terlibat ke? Abang saya terlibat kat yang tu. Adam, ada tak benda-benda yang kau pernah curi dulu? Curi lah. Saya Kau mencuri. jangan cakap curi hati. Saya mencuri. Kita semua pernah buat nakal. Kita Betul. pernah semua. Tambah macam saya sekolah. Dulu saya sekolah jantan. Saya sekolah lelaki. Saya sekolah Titi Wangsa. Uish. Macam-macam lah. Tak payah nak buka lah. Dan satu je, Bro satu je, lah. bang. Satu je. Paling kecil ke paling besar tak kisah, satu je. Bagi tahu apa yang. Saya pernah mencuri. Saya pernah mencuri. Alah, tak nak cerita. Satu je, tak payah buka pun. Satu je, apa yang satu je. Saya pernah mencaras dekat sekolah, which is dekat sekolah kan kita ada tokan masing-masing kan. Pokok kan. Oh. Faham? Itu cerita lain, itu drama lain weh. Tapi Itu kita kita boleh dah buat Buat tu drama kisah lain. benar. Faris sendiri macam mana? Saya Satu barang. sebab saya sekolah asrama. Paling ni lah, memang paling orang marah. Member baru beli makan dekat kantin, baru beli nasi goreng ni. Saya macam, siapa punya kan? Makan lah, saya makan. Terkira mencuri tu. Member balik dah marah-marah. Kau sampai makan aku, lapar tu. Itu lah. Paling teruk lah. Semua jawapan safe. Sampai sekarang dia buat bang. Sampai sekarang dia buat. Kesiap selalu curi makan kan. Okay, kita ada soalan daripada Zara Kirina. Katanya dia tanyakan, scene mana yang paling paling banyak buatkan korang tergelak dan kena buat balik? Kena retake shoot. Dia tak Korang ada dua. kot. Scene kau memang semua serius je Adam. Rasa dia memang kita orang rasa bila gelak pun macam sebab kita kejar bukan kejar TX tapi kita memang nak orang kata kita nak cepat habis kan benda ni kan. So so semua kau memang gelak kat set gelak normal lah bila salah ke apa tu standard lah tu kan mana-mana set lah tak tebing ke set mana-mana kan itu normal lah. Tapi rasa dia sama je kot. Ni bang, ada satu scene yang kita peluk Uncle Fauzi yang kita tiga-tiga gelak. Patut nangis. Geli pun. Ada satu scene tu kita orang kira gathering lah anak beranak Uncle Fauzi, saya dengan Abang Adam. So in shot tu muka kita orang tak nampak pun sebab dah peluk. Tapi kita orang gelak. Tak ada menangis kita orang gelak. Uncle Fauzi kacau-kacau. Gelak sebab Rasa tengkuk. awkward. Tengkuk tu lah. Oh wah, betul. Satu pula. Kita gelak sendiri. Dia macam awkward moment sikit dengan Okay, kita ambil lagi soalan daripada orang. Sekejap Okay, tadi kalau scene yang buatkan korang gelak kan. Tapi yang ni scene mana yang paling susah so far yang korang dah lakukan? Walaupun kalau korang, walaupun tak keluar lagi episod dia, mungkin kalau boleh ceritakan sikit lah kenapa scene tu susah untuk korang. Kita start dengan Faris dulu. Siapa? Scene paling susah yang saya boleh cakap ada satu scene, nanti ada satu episod yang saya akan menangis sorang-sorang dalam bilik. That scene saya rasa macam beratnya. Sebab time tu dia memang tengah hadap serabut dengan bapak dia, dengan orang sini tipu dia, orang sana tipu dia, member dia pula macam ni, abang dia pula macam ni kan. So memang scene tu saya akan jatuh dalam bilik dan saya akan menangis. Itu saya seorang lah. Tapi kalau saya dengan Abang Adam, scene paling susah saya rasa scene fight lah Abang Adam kan. Dia bukan susah tapi dia penat. Dia penat.
Itulah. Kalau Imran pula so far? Kalau saya akan datang lah. Saya time tu kantoi, time tu Yoyo tak nak kawan saya, parents saya marah saya. Lepas time tu saya tengah frust lah dengan masalah mental lagi saya ada kan. So saya ada satu episod tu lah yang paling episod 10. Itu antara yang paling challenge. Tak boleh nak bagi tahu lebih. Tapi itu antara yang paling challenge lah. Kira macam korang kena stay tune sampai ke episod 10. Sebenarnya season 2 ni ada berapa banyak episod keseluruhan? 13 episod. Ramai yang tertanya juga, especially macam kalau kita orang daripada side wartawan lah, daripada side media ni sebenarnya. Banyak drama yang sedang berlaku pada tahun ni kebanyakan ditunda kan, sebab kan tak sempat untuk habiskan the whole season tu. Macam Budak Tebing sendiri, since korang dah cakap memang 13 episod tu, adakah korang rasakan sepatutnya dipanjangkan lagi tapi dipendekkan sebabkan pandemik ni ke? Ya, kita bagi Abang Adam lah. Sebab aku rasa macam 13, aku nak lebih lagi. Cerita je. Dia macam mana? Kalau kita tengok feedback daripada season 1 pun, diorang minta season 2. And bila dah start season 2, kita orang start promote. Kira belum keluar poster pun semua, tapi kita orang post gambar dekat set. And kita orang cakap, 13 episod je. And diorang minta dipanjangkan lagi. So macam saya pun saya tak tahu nak cakap macam ni. Maybe memang dihaskan Budak Tebing 2 13 episod saja, ataupun maybe boleh dipanjangkan tapi sebab MCO. So tak tahu. So saya tak tahu. Kira kalau dah kata keputusan daripada production dengan channel sendiri lah kan. Betul. So kalau kata 13 episod untuk Budak Tebing 2, 13 episod lah. 13 episod lah. Aku nak cakap dekat orang yang tengah tengok sekarang, aku rasa kita boleh expect mungkin ada season 3 kot actually. I'm just throwing it out there right now. Mungkin ada cerita tergantung antara karakter-karakter ni, mungkin akan ada season 3. Amin. InsyaAllah. Okay, ada yang tanyakan juga, mana sebenarnya nak dapatkan t-shirt korang? Kejap, korang pakai t-shirt Budak Tebing ke? Tak. Tak. Lakers. Okay, Imran. Imran, mana nak dapatkan t-shirt tu kalau diorang nak? Tak tahu lah. Ini kru yang bagi. Korang kena tanya kru kan. Betul. Kalau korang nak tahu, korang jangan tanya pelakon. Tapi korang tanya kru. sekejap, nak tanya korang, kalau ada t-shirt Budak Tebing, korang nak beli tak? Kenapa? Kau nak keluarkan tak? Tak adalah. Boleh beritahu kat producer untuk sediakan kan? Aku rasa kalau ada peluang untuk beli, memang diorang akan beli. Merchandise something yang diorang boleh simpan, yes, merchandise yang diorang boleh simpan untuk apa tu? Untuk kenangan diorang sendiri, pakai sendiri kan. Ada kemungkinan Budak Tebing jadi fenomena macam cerita-cerita anime. Betul. Boleh. Betul. Aku tak pernah terfikir benda tu, tapi macam tiba-tiba dalam otak aku, okay, dah ada. Okay guys, kita tahu macam Adam sendiri macam Adam, okey tak? Boleh teruskan tak? Boleh, tapi Aku takut sebenarnya. boleh bening Sebab sebenarnya. aku dah dapatkan dos, aku tahu apa yang kau rasa sekarang ni. Kan? Dia macam zing. Tapi okey je, layan je. Dah dapat? Okay guys, Dapat first dose lah? Faris. Siapa? Aku dah. Dah dapat first dose lah? Aku dah. Dah dapat lah? Baru first lah. Oh, first lah. Tapi aku KO Okay, guys. first dose. Yes, dia makan KO sikit, tapi sekejap je, tak lama pun. Sorry. Aku rasa kau kena in character sikit, kau kena jadi Arif sikit. Nak Budak Tebing. Okay guys, ada satu lagi soalan ni dia tanyakan. Sekiranya kalau ada peluang untuk mencuba watak orang lain dan Budak Tebing 2, watak apa yang korang nak? Wow, okay. Mungkin lah kalau ada, I don't know how it goes, tapi watak mana yang korang rasakan paling interesting untuk korang cuba lakukan? Kalau saya Yoyo lah. Biasalah, Yoyo. watak perempuan pun okey juga, watak lelaki pun okey. Bagi saya Yoyo lah. Sebab susah tu watak tu. Kenapa? Tapi Faris did a good job tu. Masih. Lakukan watak Yoyo. Masih.
Saya rasa kalau saya jarang ada marah tu macam uish, susah tu. Tu saya nak try lah. One day. Tak, one thing about Yoyo aku rasa dia tak, kadang-kadang kan dia tak payah nak keluarkan dialog pun. Dia punya mata dengan expression dia dah tahu dah dia marah. Dah tahu. Body language tu, expression tu penting. Korang pula, Aku sebenarnya aku takut kalau kita jadi member Faris in real life. Aku takut kalau dia marah macam mana agaknya. Oh, salah. Saya tak suka marah-marah ni, tak elok. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Tak elok. Okay, saham kau makin tinggi, orang suka, girls will suka kau ni. Okay Faris, kau rasa kau watak mana yang paling interesting dalam Budak Tebing 2 selain daripada Yoyo? Macam saya kalau boleh, ada dua watak yang saya nak bawa dekat dalam Budak Tebing. Demand kan? Dua, nampak? Orang bisa pilih satu, nak dua. Demand kan? Tak apa, boleh. First saya nak try bawa watak Pablo. Sebab saya rasa macam bila signature dia yang makan cupcake tu, saya macam Comel. Okay, boleh macam steady kan, relax kan. Macam sedap lah tengok dia bawa watak tu. Second, saya nak try bawa watak Talam. Sebab saya dah terbiasa komedi. And saya nak try bawa watak dia yang selenga. Memang bela lah, orang cakap bela lah budak ni kan. Saya nak try bawa watak Talam. Serius. Bukan ajuk ke apa tak, tapi serius saya nak try bawa watak Talam. Saya rasa aku dah cakap 3 kali dah. Aku rasa kau memang saya excited kan. Macam watak tu sedap lah dimainkan. Macam tu lah. Kau nak try tak kalau kita orang suruh kau test jadi Talam? Boleh? Cuba. Boleh watak Adam Talam boleh tak? Sparring dengan Adam. Apa lah? Dialog Talam apa lah? Alamak. Dia pun tak tahu apa yang berdialog. Apa lah watak Talam? Dia macam tak kisah dialog apa, tapi macam kau just bercakap macam biasa dengan Adam. Kau cakap macam biasa je, conversation biasa je, tapi jadi karakter dia. Boleh? Talam dia blur kan, dia selenga kan. Ya. Padam. Okay? Padam, siap ada orang kau siap. Hello, Mak? Ada? Janganlah kau balik, sabarlah. Ya. Tak. Okay. Bye, Assalamualaikum. Sorry Padam. Apa tadi? Apa dia? Apa dia nak cakap? Sebab tu saya nak try watak Talam. Yo, kau tak lihat. Aku nak kau yoyol juga sekarang ni. Aku yoyol juga. Tapi aku rasa kan, kalau aku tengok cerita yang kau berlakon lah, cerita selain Budak Tebing 2, mesti aku macam dia ni Yoyo juga tu jadi. Dia se-Yoyo tu macam tu lah. Faham tak? Macam Yoyo tu memang dah stick dalam diri kau tau. Signature. Signature yoyol. Signature. Okay, sebelum aku ada satu soalan lagi untuk Faris. Sebelum tu kita tanyakan kepada Adam soalan yang sama. Watak siapa yang Adam rasakan paling interesting? And kalau dia beri peluang untuk mencuba. Watak siapa? Siapa je ada? Syafiq Naswib. Watak Pak An. Dia Kenapa tu? Dia tak tahulah, dia air dia tak tahu lah macam mana lah. Dia macam best lah. Dia macam tak tahu lah cakap, tak susah nak explain lah dengan keadaan dengan aku sekarang pening lagi nak explain lagi. Tak, aku faham ke? Mungkin dengan watak tu, dengan cara pembawaan dia sendiri kan. Kita tahu macam Syafiq since dia muda lagi, kita dah tahu apa capability dia. Dia power. Bila dia bawa tu, dia betul-betul bawa setiap watak yang dia dapat. Alright, Faris ada apanya? Watak Uncle Fauzi. Betul. Watak Uncle Fauzi power juga. Tapi dia buang kan tadi dialog tadi tu.
Ada Dialog mana? sepatut ada dialog tau masa yang dengan Ira tu, sepatutnya dia ada dialog tau sebenarnya. Kan Ira ada cakap, tak payahlah rekam. Dia kata macam tu. Sepatutnya dalam skrip ada dialog benda tu. Tapi dialog tu memang dah dibuang ke alam, tak tahu kenapa. Dialog dia macam mana Bil? Aku pula curious. Boleh cakap lah. Boleh explain lah. Boleh je. Benda tu tak keluar pun. Kan? Sebab sepatut masa kan kalau korang tengok Budak Tebing tadi, episod tadi, Ira ada frust tau. So macam alamak. Aku tu bagi tahu. Lupakan. Lupakan. Baik. Kita menghormati decision itu. Hampir guys, aku dapatkan daripada dia tapi tak apa. Nanti kita try lagi lepas ni. Nak tahu lebih? Okay. Nak tahu lebih kena tengok episod seterusnya lah kan. Faris, ada yang bertanyakan since kita cakap pasal Yoyol tadi, ada yang tanya Yoyol dan Faris tu kira macam signature sangat strong. Like aku rasa dalam 2 tahun lagi, 3 tahun lagi orang still akan ingat watak ni, orang still akan ingat karakter tu. And sepanjang 2-3 tahun tu juga kau akan membawakan watak-watak lain juga kan, watak yang berlain genre semua tu. So as an actor tu, macam mana kau sebenarnya boleh separatekan diri kau? Okay, lupakan Yoyol, aku bawa watak lain. Macam saya. Macam crash course berlakon kan aku ni. Macam saya actor and saya dekat dalam sekolah pun saya berlakon sebab saya terlibat dalam bidang teater. So saya speculation saya dekat situ, kalau aku nak kena bawa watak lain, macam mana aku nak lupakan watak yang aku dah selesa sangat. Contoh macam watak Yoyol tadi kan. Macam betul, saya memang dah selesa watak Yoyol. Orang kenal pun Yoyol. Orang susah nak panggil Faris, orang panggil Yoyol. So macam mana? Satu je saya fikir, aku kena ada alter ego. Aku kena ada split personality. Aku tak ada split personality, sampai bila-bila setiap drama yang aku berlakon, aku akan bawa watak Yoyol. So nak ke tak nak, suka ke tak suka, aku kena ada alter ego. So saya boleh kata kalau ada next drama, cara saya akan lupakan watak Yoyol adalah alter ego. Saya akan masuk dalam watak baru, and bila saya into the character yang tersangat-sangat, watak Yoyol tu saya tak akan fikir dah. Contoh saya akan bawa watak Cacat. Bila saya dah terlampau sangat dengan, saya obses sangat dengan watak Cacat, saya dah tak fikir Yoyol lah. Risau jalan keluar rumah, pergi kedai, macam ni juga. Risau tu. Macam tu lah. Kira kalau orang kata bahasa dia macam method ke macam mana tu? Method acting. Boleh kata macam tu lah. Saya pun tak tahu nak label macam mana. Okay, Imran dan juga Faris, macam yang Imran cakap tadi, memang korang scene Imran dengan Faris tu berlainan dengan watak-watak lain. Maksudnya korang memang selalu berdua sahaja dalam drama ini. Imran, aku nak tanyakan, since Faris pun memang ada pengalaman daripada season 1 dan dia pun dah terlibat dulu sebagai seorang pelakon sebelum ni. Apa antara advice ataupun tips yang paling berbekas lah yang ini banyak lah. Saya sangat beruntung dapat sparring partner seperti Faris Iskandar sebab dia bukan saja pemurah baik, dia peramah, dan juga dia dia tidak sombong nak sharekan knowledge dia. Sebab saya baru setahun je dalam industri. Dia dah berapa tahun dah? 5 tahun lebih kan? Ke berapa? 8 tahun. Dah 8 tahun. So saya memang kalau start kali saya dengan dia, saya jangan cakap ada apa-apa yang tak kena, kau beritahu je. Lepas tu yang paling saya sampai sekarang ingat adalah cara dia menangis. Dia cerita kat saya menggunakan metod angin kan? Macam saya kalau saya nak menangis, saya kena sakitkan mata saya. Boleh tanya dekat set Budak Tebing pun, saya akan cari perfume. Once kalau mata saya sakit, air mata akan keluar, confirm air mata akan keluar. Bila air mata saya keluar, baru saya dapat emotion tu. Saya susah nak ambil mood macam Abadam. Macam Abadam sekejap sangat. Macam kalau bro bagi surprise pun, nangis lah. Boleh. Terus nangis. Macam saya tak boleh. Saya kena
ada Ambil something masa. yang buat mata saya sakit lah. Macam tu lah. Kalau Faris kena ambil masa, bayangkan saya macam mana. So dekat situ lah saya belajar daripada Faris. Dan lagi tu satu macam Faris betul-betul dia kira profesional habis lah. Sebab ada satu part tu saya kena tolak, saya kena ni dengan Faris tau. Tapi Faris dia akan bagi tahu okay bang, saya akan bagi sikit fizikal kat sini. So that saya dah ready lah. Tapi sebelum ni saya pernah berlakon yang orang yang tak bagi tahu pun, dia tak bagi saya heads up pun yang dia akan pukul sini ke apa. So, saya terkejut. So kalau Faris bagi tahu macam tu, memang saya dah ready. Itu best lah. So working with him is a pleasure for me. Okay, sebelum tu guys, aku sebenarnya tengah baca korang punya komen-komen kat bawah ni juga. Susah sebenarnya aku nak handle dengar apa yang diorang cakap dan sambil tu membaca. Tapi kebanyakan daripada orang memang memuji lakonan dalam Budak Tebing 2 dan juga ramai juga ada yang daripada Indonesia dan juga Singapura pun ada kat sini yang mengatakan diorang follow daripada season 1 sampai ke season 2. I think penangan tu memang hebat lah kalau dah sampai ke negara jiran juga kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau diberi peluang, kita of course kita tahu sekarang tengah COVID-19. Kalau diberi peluang, ada beberapa, aku rasa beberapa projek daripada Malaysia yang diberi peluang untuk melawat negara seberang, ke Singapura, ke Indonesia mungkin. Adakah korang mengimpikan peluang tersebut? Yep. Bersama Budak Tebing. Saya mengimpikan peluang tersebut. Apa yang kau nak buat kat mana? Kat mana dan apa yang kau nak buat di sana, Faris? Saya bagi contoh. Saya suka tulis puisi. So reference saya, puisi Melayu satu je saya ambil, Jalaluddin Rumi. Tapi kebanyakan puisi saya semua daripada puisi-puisi Indon. So kenapa saya nak pergi sana? Sebab saya nak belajar macam mana budaya sana, macam mana cara bekerja dengan orang sana, macam mana nak adapt dengan situation, macam mana aktor-aktor dia bagi energy dekat aktor lain. So saya nak cuba. Saya nak belajar. Cik Adam pula? Kalau saya bukan setakat Budak Tebing saja, memang impian saya memang saya nak pergi ke sana, negara seberang. Sebab orang kata, ini pendapat saya lah sendiri lah. Sebab kita Malaysia kecil tau. Kita Malaysia kecil and kau jangan anggap diri kau bagus. Kau jangan anggap diri kau paling handsome. Kau jangan anggap diri kau ada bakat. Sebab kau cuba kau pergi luar negara, which is Indonesia. Tak payah jauh lah Indonesia. Dia ramai. Kau nak kata kau elok. Luar kat sana bersepah. Macam mana kau nak bersaing kat sana? Kau boleh hidup tak kat sana? Kau nak kata kau kat Malaysia, kau nak kata kau star kat Malaysia. Cuba kau pergi Indonesia. Kau boleh hidup tak kat sana? Kalau kau boleh hidup kat negara luar, kat negara sendiri, insyaAllah kau boleh. Sebab macam kita semua terlupa tau kat Malaysia ni sebab ramai yang menganggap diri tu bagus tau. Alpha lupa. Bila datang lupa mula dia rasa dalam diri tu angkuh. Belagak. Rasa aku boleh buat semua benda, akulah paling baik. Akulah ini semua kan. Aku campakkan diri kau kat luar, kat Indonesia, tak payah jauh. Kat Indonesia. Kau survive tak sana? Kau nak tanya, semua package ada tau. Semua ada. Kau try hidup kat sana. Itu pendapat saya. Sebab tu saya try ingin mencabar diri untuk pergi ke sana. Tapi dengan insyaAllah setelah pandemik ni tengoklah macam mana. Kira macam tak ramai sebenarnya selebriti pada Malaysia sendiri, tak kisahlah nyanyian ke, lakonan ke, yang berpeluang untuk ke sana kan. So Betul. Once you dah grab attention daripada penonton dan juga orang Indonesia sendiri ataupun di Singapura, itu maknanya kau ada another step dalam kerjaya kau sendiri. Okay, we are almost closing out. Kita nak wrap selepas ini. Nak bagi Adam masa untuk berehat. Sebab aku tahu lepas ni mungkin dia tak boleh tidur tapi dia kena rehat. Tanpa kita spoil kan apa yang akan berlaku daripada episode 7 sampai ke 13. Apa yang penonton boleh expect daripada season 2 Budak Tebing? Kita start dengan Imran dulu lah, dengan watak Pijoy-nya. Okay, saya berharap dan kepada rakyat Malaysia dan masyarakat Malaysia yang menonton Budak Tebing 2,
supaya supaya uh, lebih tahulah tentang kleptomania disorder ni. Macam maybe kalau ada setengah orang dapat tahu yang orang tu ada kleptomania, ada mencuri, and so kita kena ambil perhatian kat dia. Kita, and saya dalam cerita tu juga adalah masalah keluarga juga, so kena ambil perhatian pada anak yang maybe dah tak jadi macam sebelum ni. So saya expect rakyat Malaysia untuk faham daripada mesej yang kita nak sampaikan dalam Budak Tebing 2 tu. Betul. Kenapa Jap? Aku blur kejap. Kenapa Adam? Tak nampak mesej tadi. Tongki tengah training Muay. Nampak. Aku rasa dia tengah training boxing sekarang ni. Tak apalah, kita lupakan Ya. apa tu. Sebelum tu aku nak acknowledge the fact that Budak Tebing 2 ni ada beberapa selingan, apa panggil, dia menyeling lah dari segi dari side scriptwriter sendiri. Beberapa kejadian ataupun beberapa situasi yang berlaku sekarang yang berlaku di in real life yang dimasukkan juga dalam season kedua ni, which I feel is kind of great because sebagai penonton sekarang kita ada social media, kita ada digital, sekarang dunia digital, everyone knows everything. So untuk menyembunyikan, bukan menyembunyikan, untuk memasukkan scene-scene seperti itu, aku rasa macam aku tak boleh mention what scene is it, tapi scene yang berlaku pada hari ni, aku rasa benda tu macam best. Saya cakap lah Futsal lah. Buka je terus pasal futsal. Senang cerita. Buka je terus pasal futsal. Aku rasa aku tak nak cakap sesiapa lah tu kan, tapi aku rasa benda tu bagus because dia membuatkan orang senang untuk relate dengan cerita ni. Betul, setuju. Tapi aku tak sangka tau yang which is dia masukkan dialog tu macam oh shit tu macam asal viral pasal futsal ke macam bila masa kau masukkan dialog macam betul what lah, tergelak tu. Aku pun tergelak Ran tadi. Macam okey, hal korang lah. Aku macam tak nak lah korang nak boxing ke apa, korang pandai-pandai lah korang. Boxing Muay Thai. Muay Thai jangan sentuh. Jangan sentuh Muay Thai. Jangan sentuh. Ada 2 budak Muay kat sini. Oi. Baik. Aduh. Tapi Alright, Faris, berbalik kepada soalan tadi, apa yang orang boleh expect daripada watak Yoyol ni untuk season ni? Untuk season 2, just hoping korang nampak yang kalau korang rasa korang susah, ada yang lagi susah daripada korang. Kalau korang rasa korang banyak konflik, ada lagi yang banyak konflik lagi daripada korang. Kalau korang rasa korang berkawan dengan someone tu and dia senyum, memanjang, senyum, gelak, tak semestinya tak ada masalah. So, hope korang tengok watak Yoyol. Cerita ni pun pasal friendship, pasal teamwork. So mana-mana korang tengok lah kawan-korang kan, tanya dia okey ke tidak kan. So hope daripada watak Yoyol ni korang dapat lah mesej-mesej dia, rasa-rasa dia sikit. Setuju. Sebenarnya kan kalau sebagai pelakon, aku rasa salah satu daripada kau punya achievement unlock tu is bila kau dapat mengubah pandangan orang ataupun make people touch with whatever dialogue ataupun watak yang kau lakukan tu, dan mungkin membuatkan dia berubah dari segi tindak tanduk dia tu kan, daripada kau tak care pada orang lain, tak care pada family kau ataupun friends kau, tiba-tiba kau macam okay, maybe I should care about them. So aku rasa itu adalah pencapaian lah sebagai seorang pelakon, pencapaian untuk orang juga. Alright Adam, apa yang kita boleh expect daripada Arif? For me, it's not about Arif je. It's all about all the cast in Budak Tebing. Sebenarnya dia bukan kalau dia bukan cerita pasal Adam Lee tau. Dia cerita pasal dia pasal semua yang ada dalam Budak Tebing. Tak kisahlah watak baru masuk ke, watak yang dah ada ke apa ke, dia cerita teamwork sebenarnya. Dia sebenarnya teamwork, and aku harap korang enjoy macam mana korang enjoy daripada season 1. Korang enjoy lah tengok season 2 ni. Itu je lah. Sebab macam for me, apa yang aku buat, aku berkarya untuk korang. Korang tengok, hope korang suka, hope korang enjoy. Kalau ada salah, ada silap daripada segi personal aku minta maaf banyak-banyak.
Hope korang enjoy lah Budak Tebing sampai episod 12. I'm sure diorang akan enjoy sampai ke hujungnya. Okay guys, so that's it for Remaja Dengan Kata pada hari ini bersama dengan Adam Lee, Imran Akil dan juga Faris Iskandar. Thank you so much guys for being with us. Yes, aku terharu sebenarnya aku dapatkan 3 pelakon Budak Tebing 2 ni hari ni, because I know that it's not easy. It's not easy to get the main cast untuk live di Instagram. So with that, aku berterima kasih lah kat korang, and aku wish all the best untuk this season dan juga season-season yang akan datang. Okay, aku aminkan season-season akan datang. Amin. Thank you. Dan macam yang Faris cakap, mungkin ada anime tu pun aku aminkan juga. Amin. Okay, jangan lupa untuk terus menyokong Budak Tebing 2 bersama macam Adam cakap, it's not just about one character, it's also about the teamwork, it's about the whole drama. Kalau korang feel, korang kena tengok, korang kena dapatkan pembicaraan daripada cerita ni. It's not just about entertaining yourself, but it's also about gaining something out of it. Okay. Thank you so much, Faris. Thank you so much, Imran, Faris, Adam. Bye guys. Thank you. See you guys next. Bye. Assalamualaikum. Keep supporting Budak Tebing and salute. Salute. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, soon. Adam. Thanks man. Okay guys, thank you so much for tuning in pada malam ini. It's a fun live Instagram session. Dan terima kasih kepada semua soalan korang. Aku suka sangat korang bagi banyak-banyak feedback macam tu. Aku sendiri tak terbaca. Tapi apa yang aku baca tu memang best. And we'll see you again next week with another live session. Remaja Dengan Kata. Peace out. Assalamualaikum.